محمد. اللهم صل وسلم على نبينا 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 محمد. اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muzanibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita ke hadratillah kerana dengan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun sekali lagi. InsyaAllah pada malam ini kita akan buat rumusan terhadap pembacaan yang hari itulah. Yang mana pembacaan yang lepas, yang episod yang kedua, kita selesaikan pembacaan bab yang ketiga pada membicarakan tentang tingkatan-tingkatan tipu daya ataupun strategi golongan batiniyah. Dan juga tentang sebab-sebab bagaimana golongan tertentu boleh tertipu daya. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, dalam kitab Fadaihul Batiniyah wa Fadailul Mustazhiriyah yang karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Zainuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pada bab yang ketiga ini beliau menerangkan tentang tingkatan-tingkatan ataupun dengan secara ringkasnya ada dua fasal utama, yang mana dalam fasal yang pertama tu Imam Al-Ghazali membicarakan tentang tingkatan-tingkatan strategi ataupun kita boleh kata modus operandi para da'i ataupun pendakwah fahaman batiniyah ini, yang mana telah diterangkan apakah pengertian fahaman batiniyah ni. Pada pertemuan yang awal lagi, sahabat kita telah menjelaskan, kami telah menjelaskan tentang apa itu fahaman batiniyah. Tapi untuk mudah-mudah kita fahamlah, seperti mana kita nak memahami erti batiniyah ni secara mudah. Jadi ada tafsiran yang ringkas. Kita merujuk kepada tafsiran yang ulama, yang kontemporari, yang sezaman dengan kita, yang tidak asing lagi. Syekh Dr. Ahmad Da'dush. Ringkasnya begini tuan-tuan. Maknanya definisi batiniyah ni, batiniyah adalah satu ungkapan yang umum yang ditujukan kepada setiap ajaran dan aliran sesat yang berpaksikan kepada satu faktor. Kepada satu faktor
yang dikongsi bersama. Apa dia faktor tu? Iaitu setiap sumber ibadah, kepercayaan, akidah dan maklumat, semua tu perlu kembali kepada kasyaf. Kepada kasyaf. Dan juga kepada kasyaf, di mana wahyu, akal, wahyu, Al-Quran, hadis, akal dan panca indera bukan lagi sumber utama. Faham? Jadi mana-mana aliran, mana-mana fahaman yang berdasarkan kepada ni, yang berkongsi pada dasar ini, maka itulah dinamakan dia sebagai aliran batiniah. Kalau dekat negara kita kat Malaysia ni, kalau fahaman batiniah ni tuan-tuan, kalau kita tengok senarai panjang yang dikeluarkan oleh Jakim dan seumpamanya, tak ada pun kita jumpa, ataupun mungkin ada kalau saya terlepas pandang, yang setiap ajaran tu dinamakan dia sebagai batiniah. Tak. Namun dia ada kebanyakannya disandarkan kepada pembawa-pembawa, nama-nama pembawa, kan? Nama-nama gerakan, kumpulan-kumpulan tarekah yang tertentu yang tidak diiktiraf. Jadi dengan kata lain, batiniah ni memang halus lah. Umpama duri dalam daging, musuh dalam lipatan, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, kan? Menikam ataupun merosakkan daripada dalam. Seperti mana yang telah jelas dalam bab yang pertama dan bab yang kedua tu, yang mana kalau menurut pandangan Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa gerakan batiniah ni adalah boleh dikatakan komplot ataupun agenda ataupun perancangan jahat musuh-musuh agama Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak merosakkan Islam ni daripada dalam. Kerana ternyata mereka kalau nak berperang dengan peperangan fizikal, banyak sejarah telah membuktikan bahawa keunggulan memihak kepada daulah Islamiah daripada segi ketenteraan dan seumpamanya. Jadi maka ada perancangan yang untuk nak merosakkan tu melalui serangan Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran. Maka itu sebab kalau kita lihat gerakan batiniah ni, dia meresap ataupun menyelinap masuk kepada bukan sahaja agama Islam, bahkan semua agama. Jadi itu sebab kalau kita tengok definisi ringkas ni, makna batiniah ni, maknanya ungkapan yang umum ditujukan kepada setiap ajaran dan aliran sesat yang berpaksikan kepada satu faktor yang dikongsi bersama. Apa dia tu? Iaitu semua sumber ibadah ke, kepercayaan ke, akidah pegangan hati ke, dan juga sumber maklumat, semua perlu kembali kepada kasyaf. Kasyaf siapa? Kasyaf ketua-ketua mereka lah. Kasyaf wakil-wakil mereka. Duta-duta mereka. Okey? Baik. Jadi dalam bahagian dalam bab yang ketiga ni, secara ringkas, kita boleh kongsikan seperti mana yang terpapar pada slide yang akan datang nanti. Yang mana Imam Al-Ghazali bahagi kepada dua bahagian. Secara umumnya, dalam bab ketiga ni, Imam Al-Ghazali menerangkan tentang tiga perkara yang utama lah. Tentang tiga perkara yang utama, iaitu antaranya tentang kriteria-kriteria pendakwah, ataupun kriteria-kriteria juru dakwah, ataupun da'i, du'at, fahaman batiniah ni. Itu nanti kita akan jumpa. Lepas tu kemudiannya tentang ciri-ciri prospek ataupun tentang siapakah golongan-golongan yang tertipu daya. Yang mana sebenarnya kalau ikutkan dalam kitab Fadailul Batiniah, yang ciri-ciri prospek ni Imam Al-Ghazali bentangkan di bahagian yang fasal yang kedua. Bab ni, bab yang ketiga ni daripada 10 bab ya. Kitab ni 10 bab tuan-tuan ya. Ini baru sampai bab yang ketiga. Jadi dalam bab yang ketiga ni, dua fasal. Fasal yang pertama tentang strategi. Fasal yang kedua tentang golongan, siapa golongan yang terpedaya dengan fahaman batiniah ni. Dan pasal yang kedua juga sebenarnya Imam Ghazali sekaligus menjawab tentang persoalan. Mana Imam Ghazali tahu tentang perkara ni? Betul ke? Kemudiannya tentang soalan kenapa, apa sebabnya orang boleh berdaya juga sedangkan ajaran ni sebenarnya batil, sesat. Okey, itu dalam fasal yang kedua. Jadi yang kemudiannya perkara yang ketiga yang akan yang diterangkan dalam kitab ini, dalam bab ini, yang didahulukan oleh Imam Al-Ghazali pada fasal yang pertama tu adalah tentang strategi tingkatan tu, yang mana secara kiraan detail ada 9 tapi secara umum ada 8. Yang mana secara kalau kita pukalkan, longgokkan kiraan dia ada 8 semuanya.
Dan dia dibahagi kepada 2 tahapan. Jadi baik. Jadi kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Yang pertama sekali kita tengok. Kembali kita kepada slide yang yang berkenaan dengan kriteria dai ataupun juru dakwah fahaman batiniyah ini. Ataupun sebut juga dengan fahaman wujudi. Fahaman wujudi ya. Kemudiannya kembali. Jadi yang pertama, kalau kita lihat kriteria pendakwah ataupun missionary ataupun dipanggil juru dakwah tak ada lah ini yang kita gelar. Tapi kerja dia tu menyampaikan fahaman ni lah. Dia mesti ada 3 ciri yang utama ni. Yang pertama, keupayaan mengenal pasti prospek. Mengenal pasti prospek ini akan main peranan dalam peringkat yang pertama. Mesti kena pasti dulu. Maknanya bukannya semua prospek, bukannya semua orang boleh terima, boleh tanggung ajaran fahaman batiniah ni tuan-tuan. Jadi dia mesti kenal pasti prospek dahulu, siapa yang boleh yang boleh disampaikan ajaran tersebut, siapa yang tak boleh disampaikan. Kemudiannya yang ini memerlukan kepada ilmu firasah. Ilmu firasat orang kita hari ni orang kita sebut ilmu firasat kan. Membaca melalui riak luaran, kemudiannya menyelidiki cara kehidupan dan seumpama. Kemudian yang kedua tu kepintaran mentafsir Al-Quran dan hadis mengikut metodologi batiniah. Yang ini akan diterangkan insya-Allah secara ringkas pada malam ini, tapi secara detail tuan-tuan sabarlah malam esok insya-Allah. Malam esok kita tunggu akan pembentangan lagi daripada sahabat kami akan menjelaskan tentang secara terperinci lagi apa dia metodologi ataupun pentafsiran batiniah ni macam mana. Secara ringkas daripada awal sampai ke sini telah dibagi tahu, maknanya dia memalingkan setiap tafsir, setiap ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi dan seumpamanya, maknanya daripada pengertian zahir itu dia tafsirkan kepada pengertian maknanya ditafsirkan kepada pengertian yang batin, yang menurut kefahaman mereka, yang menyalahi tafsiran-tafsiran yang sahihah, tafsiran-tafsiran yang sebenarnya, yang hak. Itu tu mesti ada kemahiran tersebut. Yang ketiga tu dia kena ada kemahiran berdakwah mengikut status tabiat dan keadaan prospek. Yang ni status tabiat dan keadaan prospek ni maknanya dia mesti tahu, dia kena kenal pasti dahulu macam daripada sudut tabiat, kelakuan diri prospek, dan juga daripada sudut keadaan, maknanya daripada sudut pahaman dan juga perjalanan agama diri prospek tu. Jadi misalan kata contoh, kalau dia dapati mangsa ni, maknanya orang yang dia nak dakwah ni adalah merupakan golongan yang orang yang tak berapa heran kepada dunia kan, cenderung dia kepada akhirat, dia suka beribadah ya, dia suka membencikan diri daripada orang, dia jaga ibadah dia. Jadi orang ni nanti dia akan dakwah dengan cara yang bertepatanlah dengan mereka. Seperti mana dia akan puji, dia akan itu dalam step-step yang akan diterangkan dalam tingkatan strategi itu. Tapi dia mesti ada ciri ini. Ketiga-tiga ciri ini tuan-tuan, saya buat ringkasan. Lebih kurang dia punya macam seolah-olah kita macam dia panggil fishing skill, tahu? Kemahiran memancing. Jadi kemahiran memancing ni dia mesti kena kenal jenis-jenis ikan. Kemudian yang jenis yang sangkut paut dengan alat-alat nak memancing. Alat-alat memancing, tali dia, umpan dia, ikan dia. Jadi bukan semua ikan boleh guna dengan satu umpan. Jadi maknanya kemahiran memancing ni dia melibatkan beberapa pengetahuan kan. Macam ni lah juga dalam maknanya kriteria seorang pendakwah batiniah ni, dia mesti ada kemahiran memancing lah. Kemahiran memancing, tapi bukan memancing ikan, nak memancing orang. Jadi yang melibatkan kemahiran memancing nak sampai dapat hasil, dia mesti tahu jenis-jenis orang. Dia mesti tahu tentang jalanan yang dia nak dakwah ni, dia mesti tahu tentang metodologinya, dan dia mesti tahu juga tentang beberapa teknik-teknik yang bersesuaian dengan orang lain dia punya teknik, lain ikan, lain umpan. Macam tu ringkas ni tuan-tuan. Okey, fine. Ini 3 ni, maka layaklah tuan-tuan menjadi pendakwah batiniah. Tapi tak salah. Jangan.
Anda nak bagi tahu saja ya. Kemudian kembali. Jadi ini Imam Al-Ghazali terang dalam fasal yang pertama lagi. Pada tingkatan 7 tingkatan tu yang mana awal daripada fasal pertama ni Imam Ghazali nyatakan bahawa golongan fahaman batiniyah ini dia dah susun ada 9 tingkatan untuk nak menyebarkan ataupun nak menyuntik doktrin fahaman ni batiniyah ni sehingga kepada kepada penghujungnya. Okey. Kemudiannya tuan-tuan, maka kita berpindah pula kepada perbicaraan tentang ciri-ciri prospek. Saya dahulukan ni dua perkara ni kerana mudah nanti kita nak faham tentang perjalanan strategi tersebut. Okey? Jadi tentang ciri-ciri prospek ni, sebelum membicarakan tentang ciri-ciri prospek pada fasal yang kedua, ya. Next untuk slide yang seterusnya. Jadi Imam Al-Ghazali terlebih dahulu menjawab soalan andaian. Soalan andaian tu kalau seandainya ada yang orang yang bertanya, mana kau dapat cerita ni betul ke tak betul? Kalau tak betul kau buat zalim kepada dia orang ni. Menuduh. Jadi kalau kita lihat fahaman batiniyah masa zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, masa tu batiniyah ni berjaya meresap kepada fahaman kepada golongan mazhab Syiah, antaranya Syiah Rafidah, Syiah Ismailiyah, ya. Begitu juga Qaramitah, nah. Jadi jadi Imam Al-Ghazali dapat tentang perkara ini antaranya selain daripada kita sudah sedia maklum bahawa Imam Al-Ghazali kalau menyelidiki, mengkaji, seolah-olah beliau ingin menganuti fahaman tersebut, tetapi bukan itu. Maknanya supaya tuntas penolakan beliau terhadap fahaman-fahaman tersebut seperti mana yang merupakan kalau yang biasa dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Kalau kita tengok, ada kitab Imam Ghazali yang khusus untuk menolak fahaman ahli falsafah yang batil dan yang lain-lain lagi kan. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan beliau mengetahui tentang perkara ini adalah daripada kaji selidik, daripada dia panggil responden ataupun berapa ramai orang yang dah terpedaya. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesedaran mereka tu. Yang ini tuan-tuan kita kena percaya, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah Taala memberi hidayat siapa Allah Taala nak, Allah Taala bagi nak menyesatkan siapa Allah Taala nak. Kalau orang yang Allah Taala bagi hidayat, maka tak ada siapa yang boleh sesatkan. Kalau orang yang Allah Taala sesatkan, tak ada siapa pun yang boleh selamatkan. Semoga Allah bagi hidayat kepada kita semua, dari dan juga taufik supaya kita terpelihara daripada ajaran ni tuan-tuan ya. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi Imam Ghazali nyatakan daripada orang ni lah, mereka lah yang mendedahkan terhadap macam mana strategi, modus operandi, hayalah dan tipu daya daripada mereka yang akan kita masuk dalam yang bahagian yang ketiga, slide yang ketiga yang akan datang insya-Allah tentang strategi tersebut tu. Kemudian yang keduanya, sebab apa mereka tertipu daya tu? Nak jawab sebab tu, lain-lain orang, lain-lain sebab. Dekat situlah kalau kita tengok ciri-ciri prospek ni ada sampai 8 golongan ni, semua tu lain-lain sebab. Walaupun ada yang bahagian-bahagian yang sama-sama. Cuba kita tengok secara ringkas ya. Pertama sekali, ciri-ciri prospek ataupun ciri-ciri responden ataupun kita boleh kata mad'u dalam bahasa Arabnya, yang diseru, yang disampaikan ataupun golongan yang jadi mangsa lah. Itu mangsa ni maknanya kalau dah dia tu terjerut dah masuk perangkap tu, mangsa lah tu kan. Kalau sebelum masuk perangkap tu dia tu maknanya ada potensi untuk jadi mangsa. Jadi pertama sekali, golongan yang lemah akal, kurang cerdik. Lemah akal, kurang cerdik ni bahasa-bahasa sopan lah tuan-tuan kan. Jadi maknanya kalau bahasa-bahasa yang tak sopan tu tuan-tuan sendiri tahulah. Tapi yang diterang oleh Imam Al-Ghazali yang pada zaman ni, jadi kalau dalam kitab Fadaihul Batiniyah ni, Imam Al-Ghazali mendedahkan tentang maknanya kebobrokan batiniyah ni pada zaman beliau. Faham? Pada zaman beliau yang mana batiniyah ni berjaya masuk kepada dalam kelompok Syiah khususnya, begitu juga yang lain-lain.
Jadi apa ni, kemudiannya yang menjadi persoalan tak semestinya dia apa ni, perkara tersebut exactly sama dengan yang ajaran-ajaran sesat yang lain. Awal kita dah bagi tahu kan, maknanya dia ada persamaan, titik persamaan. Itu sebab kalau kita tengok, kalau tuan-tuan yang boleh baca kitab Fadailul Batiniyah, tuan-tuan akan mendapati bahawa memang kebanyakan tu yang Imam Ghazali jelaskan, bongkarkan tu yang maknanya seperti ciri-ciri prospek ni yang zaman beliau. Antaranya kita tengok lemah akal tu, kurang cerdik ni, beliau nyatakan seperti orang-orang yang duduk di pedalaman, kawasan jauh-jauh, jauh daripada maklumat, jauh daripada ulama. Maka dia tu terputuslah ilmu pengetahuan tentang apa, tentang perkara-perkara yang sangkut dengan usuluddin, furu'uddin. Ya. Maknanya beliau bagi contoh lagi orang-orang yang Kurdish. Nah, orang-orang yang duduk pedalaman jauh daripada bandar, maknanya golongan-golongan juhalak lah, kita boleh kata jahil tentang asas. Jadi hari ni kalau kita tengok realitinya hari ni, kebanyakan golongan yang terberdaya dengan faham batiniyah dan yang faham aliran-aliran yang seumpamanya adalah golongan yang jahil sebenarnya, tuan-tuan. Hakikatnya adalah golongan yang jahil tapi tak tahu diri jahil. Ini golongan yang payah lah, golongan yang la yadri wala yadri annahu la yadri. Dia dah lah tak tahu. Dia tak tahu tentang asas-asas agama, tentang perkara-perkara yang sangkut dengan fardu ain, yang sangkut dengan akidah, ibadah, akhlak, perkara-perkara yang maklum minad-din bid-daruri. Maknanya perkara-perkara yang boleh diketahui dengan mudah, dia tu daripada urusan agama. Sebab kalau kita tengok hari ni yang berlaku dekat Malaysia lah kan, sampai yang baru-baru ni, semua kalau kita tengok yang rakaman-rakaman video daripada yang saya ingat saya lah, zaman saya remaja, yang hangat dulu satu ketika faham apa ni, ajaran Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin. Kalau kita tengok kata-kata dia yang pada video, zaman tu ada video, tuan-tuan, ya. Zaman sekarang lagi canggih lah, dulu pakai video. Kami masa belajar, ustaz kami tengok ini fahaman. Ya dokek pula tu dengan Kelantan kan, kita masa tu di apa ni, Madrasah Diniyah Bakriah Pondok Pasir Tumbuh, dekat dengan Kelantan. Jadi Ayah Pin ni dia tak jauh, dia maknanya dia ada kaitan dekat dengan mana, kawasan mana, Pasir Putih kalau tak silap dia, ataupun dia sepadan tu. Sepadan Pasir Putih tu. Jadi di situ ada lagi beberapa fahaman Hasan Anak Rimau dan seumpamanya. Jadi kalau kita tengok apa yang mereka kata-kata ni semua lah, perkara simple aja. Yang bersangkutkan dengan Allah, bersangkutkan dengan Nabi, yang bersangkutan dengan apa, tapi menyalahi. Maknanya kalau kita orang yang ada asas dan kefahaman yang kita settle bab fardu ain, bab akidah, ibadah, akhlak, insya-Allah, tuan-tuan, kita boleh detect ini tak kena ni. Sebab yang kebanyakan ini Imam Ghazali nyatakan sendiri, kebanyakan mangsa adalah daripada golongan yang pertama ni. Lemah akal, kurang cerdik tu, boleh kata tak nak catit mana kurang cerdik dalam bab agama. Tak nafikan barangkali dia cerdik dalam bab keduniaan. Kalau hari ni orang yang juhalak zaman kita, kita tak heran lah yang terpengaruh tu bukan calon-calon orang. Pensyarah pun ada. Pensyarah, doktor, profesor, kan apa benda. Kita tengok yang jawatan engineer, ada. Dia saya ni kan. Samalah, kebanyakan dia sama. Kefahaman pun sama. Dia balik pada dasar apa tu, menghina, membodohkan, menafikan akal, fikiran, menolak dan kemudian dia berpegang kepada syekh. Berpegang kepada dia punya ketua dan seumpamanya. Semua bergantung di situ. Jadi inilah dia. Kenapa? Kerana kejahilan. Jahil, apabila jahil tentang perkara-perkara agama, kemudiannya dia pula jahil, pula tak tahu diri dia tu jahil, perasan pula diri tu alim. Maka itulah golongan paling mudah sekali nak terperangkap dengan aliran batiniyah ni. Yang kedua tu berdendam dengan daulah orang Islam. Jadi Imam Ghazali ada terangkan dalam kitab ni, yang golongan yang berdendam pada golongan apa ni, daulah Islamiyah ni, maknanya yang mereka ni keturunan daripada
anak-anak raja, keturunan raja-raja Parsi, dan raja apa ni, Parsi, Iraq lah. Kan? Kemudiannya ke, keturunan anak orang Yahudi Majusi tumbang dengan sebab khilafangan. Jadi ada simpan dendam dalam hati. Jadi bila orang ada dendam dalam hati ni, dia dendam dengan apa ni, dan dendam tu pula dendam tak berbalas. Tak dapat nak balas. Jadi macam mana cara dia tu? Macam ni lah cara dia. Jadi iaitu apa dia? Iaitu bila datang ajaran Batiniyah ni, wah, dia nampak ini jalan untuk dia balas dendam. Ini golongan yang kedua yang mudah terpedaya. Golongan yang ketiga tu golongan yang dia tu ada cita-cita besar. Cita-cita besar belum tercapai lagi. Cita-cita besar, cita-cita tinggi nak jadi orang besar. Ni tak maaf cakap lah, ahli-ahli politik. Ahli-ahli politik ke ataupun orang nak jadi tok guru, nak ramai pengikut tapi tak tercapai. Tak tercapai lagi. Nak jadi tok guru, acah-acah tok guru, ilmu tak ada, belajar pun tidak kan, tapi tak tercapai. Jadi menyebab kalau kita tengok Imam Ghazali nyatakan mereka ni golongan ni ketinggalan daripada kawan-kawan yang sebaya, teman-teman seperjuangan, sependidikan, sepekerjaan. Jadi dia maknanya ada perasaan iri hati, dengki, cemburu dengan kejayaan orang lain sedangkan dia punya cita-cita tercapai lagi. Jadi ini juga golongan yang mudah untuk apa ni, duat pendakwah batiniyah ni untuk nak tarik mereka ni dengan cara dia macam mana? Dia nyanyikan lah. Dia beri harapan kau akan dapat capai cita-cita tu. Mana cita-cita yang dia nak tu capai tu akan dapat tercapai. Dia nak jadi orang besar, nak dapat harta benda ke, nak jadi kaya raya ke, nak jadi pemimpin masyarakat ke, nak jadi tok syekh yang ramai pengikut ke, melalui ni. Kemudiannya golongan yang keempat tu golongan yang tidak suka persamaan. Kasih ketinggian ni bahasa lain orang yang takabur lah. Orang yang takbur. Dalam kitab Imam Ghazali yang lain tuan-tuan, seperti mana dalam kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan akan dapat jumpa perbicaraan takabur ni dalam bab Zammul Kibri wal Ujubi dalam kitab Muhlikat. Jadi ia merupakan perkara yang panjang lebar. Perbicaraan tentang akhlak manusia ni. Ada sebahagian ataupun selain daripada Anbiya wal Mursalin. Tuan admin, macam mana? Oh, line tersekat-sekat. Harap maaf lah ya. Kerana saya pun duduk pedalaman juga. Pedalaman daripada jauh sikit lah daripada Pekan. Sebenarnya sini wifi pun tak berapa jelas. Apa ni ketika langsung ni kalau tak jelas, harap jelas lah rakaman dia. Okey, baik. Terima kasih Tuan Admin. Baik, jadi kita sambung. Jadi golongan yang tak suka persamaan ni golongan yang ada takbur lah. Takbur ni dia ada dua macam takbur. Takbur yang zahir, takbur yang batin. Takbur yang luaran ni dipanggil at-takabburu. Dia zahir di luaran. Yang dalam yang batin tu dipanggil al-kibru. Jadi apa dia? Hakikat dia ialah suatu sifat yang mana dia tu dikasihkan kepada ketinggian. Mana dia melihat diri dia mengatasi orang lain. Orang lain dia pandang hina.
Ada banyaklah sebab dia. Jadi ini pun salah satu kalau ada pada diri kita, maka mudah juga golongan duat batiniyah ni untuk nak masuk jarum. Nah, kemudiannya yang seterusnya, yang kelima tu terpengaruh dengan ahli falsafah. Ini acah-acah ahli falsafah lah ni. Ataupun golongan yang mempelajari ilmu kalam tetapi dia tidak istikmal. Dia tidak isti'ab, tak menghabisi metodologi, epistemologi. Belajar ilmu falsafah, baca-baca. Ikut-ikut kerana apa? Kerana daripada kecil barangkali ataupun dalam kehidupan dia, dia letakkan idola terhadap ilmu falsafah. Dia tak sampai ke apa ni, tetapi dia tidak sampai kepada boleh berfikir dengan sendiri lagi. Maknanya dia dah dia dipengaruhi oleh ajaran batiniyah ini sehingga mereka terpengaruh dengan fahaman apa ni, Plato dan seumpamanya. Kita cuba gerak-gerakkan, cari kod. Tak maaflah tuan-tuan ya. Jadi ini maknanya yang yang ciri yang kelima ni, iaitu golongan yang terpengaruh dengan ahli falsafah lah. Ahli falsafah yang bersalahan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga mazhabnya. Dan yang keenam, membesar dalam persekitaran ahli bid'ah sesat. Ni Imam Ghazali buat misal, iaitu golongan-golongan Syiah, Rawafid, Syiah Rafidah lah kebiasaannya. Maknanya kalau dia tu dah membesar dalam persekitaran, maknanya kita sedia maklum dah tentang ajaran Syiah Rafidah ni yang banyak unsur-unsur khurafat, unsur-unsur tahyul syirik. Jadi no wonder lah, memang mudahlah terpengaruh dengan batiniyah. Sebablah banyak dia masuk zaman Imam Ghazali ni ke dalam golongan Syiah ni. Jadi inilah dia hakikat yang realiti. Masih ada, masih wujud. Dan dekat negara kita Malaysia pun ada. Jadi ini peri penting kita tahu modus operandi, tentang ciri-ciri supaya kita dapat selamatkan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita. Kita dapat menegakkan kebenaran dan juga membungkam kebatilan. Golongan ni memang angin lah kan. Memang tak puas hati tu kata kita, duk suka-suka nak menyesatkan orang kan. Dia kata kita sesat tak apa. Golongan ni tuan-tuan, kalau golongan nanti malam esok, insyaAllah tuan-tuan akan dapat tahulah kan macam mana, bagaimana dia tanggapan dia kepada orang yang selain daripada aliran ini. Kemudiannya yang ketujuh, jadi yang golongan yang membesar dalam persekitaran ahli bid'ah sesat ni, ini kita sedia maklumlah kalau dah membesar dalam persekitaran tersebut, maknanya memanglah kecenderungan hatinya kepada mazhab kumpulan mereka, kepada ikutan mereka. Jadi pak turutlah. Dan atas dasar tolong menolong, sokong menyokong, atas dasar persaudaraan, atas dasar firqah ataupun atas dasar jalanan yang sama kan. Jadi no wonder lah mereka terpengaruh dengan ajaran batiniyah. Kemudiannya yang ketujuh tu berfahaman etis, dualis. Etis yang tak percaya pada Tuhan, dualis yang percaya Tuhan dua-dua. Tuhan ada Tuhan panas, Tuhan sejuk, Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan, Tuhan 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 cahaya, Tuhan kegelapan. Begitu juga dengan golongan yang kebingungan terhadap agama. Itu sebab kalau kita tengok, dia boleh masuk kepada ni semua ni tuan-tuan. Contoh kalau kita tengok contoh tadi saya tak habis tu, cerita yang Ayah Pin tu. Ayah Pin lah, sejarah dia tu, dia pergi waktu dia pergi ke Bali ataupun dekat Malaysia ni lagi ada. Dekat diperbesarkan
Diperbesarkan oleh sami-sami di kuil Batu Cave tu. Sami-sami kuil Hindu tu. Ada satu video tu dia siap kata dialah pengasas agama Hindu. Masya-Allah. Dia pengasas agama Hindu. Kemudian pergi ke Bali sana dia boleh masuk kepada agama Buddha. Dia boleh masuk gereja, pergi jumpa padri. Pergi jumpa Padri Peter nama dia. Saya ingat lagi tu. Siap mengiktiraf. Kata dia ni daripada kerajaan langit. Dia ni wakil Tuhan. Nampak tak? Jadi kalaulah orang yang ada asas agama. Ya betul wakil Tuhan. Macam tu juga isu apa ni Rasul Melayu kan. Boleh ada pula Rasul. Kita tahu dah. Perkara asas dah kan. Rasul dah habis dah, terhenti setakat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni golongan dan juga golongan-golongan yang bingung terhadap agama ni, golongan-golongan bingung terhadap agama, dia maknanya golongan-golongan yang dia tak berapa faham, dia banyak keliru kan. Perkara tak jelas tentang agama. Itu mudahlah masuk jadi mangsa. Yang ke-8 yang terakhir sekali, golongan yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dia ni maknanya cenderung kepada kelalaian, maknanya hidup ghaflah, huha ya happy go lucky aja kan, tak suka dengan buat amal ibadah apa semua tak suka. Kemudian hidup dia tak seronok lah, tak bahagia bila orang duk kecam kata dia ni buat fardu tak buat, maksiat duk buat, ni orang fasik ni orang tak beriman ni, orang lemah iman ni. Dia ni nanti dekat dunia apa lagi Allah Ta'ala timpa macam-macam musibah. Nanti dah mati kena azab dalam kubur, pada mahsyar lagi kena seksa. Ini golongan yang macam boleh kita katakan golongan yang berputus asa lah dengan agama. Berputus asa dengan agama, dah fed up dah. Jadi bila pendakwah batiniyah ni masuk jarum, mudah je lah. Mudah masuk jarum. Ya. Ini dia ciri-ciri prospek. Okey. Kemudiannya kita lihat kepada seterusnya tentang tingkatan strategi. Yang ini yang akhir, bahagian yang akhir saya nak jelaskan pada malam ini, nak rumuskan daripada kitab karangan Imam Hujjatul Islam ni. Ini tingkatan strategi ataupun modus operandi gerakan batiniyah ni ya. Okey, yang pertama sekali kita tengok kat situ ada tulis azarqu wat tafarrusu. Ringkasnya teliti, tapis dan tentu. Baik, azarqu wat tafarrusu ni kalau daripada sudut bahasa Arab, azarqu ni makna lontar lembing. Mana orang yang ataupun memanah dengan mengikut yang jarak yang dia boleh nampak pandangan. Maknanya letak target. Target. Okey, kemudian dia melepaskan lembing dia, koda boleh sampai. Macam tu. Kalau orang mancing ikan, dia dah letak sasaran dia ke mana kawasan yang ada ikan tu, kemudian dia akan lontarkan pancing dia tu panggil azarqu. Dia azarqu. Kemudiannya at-tafarrusu. Tafarrusu ni kalau ikut daripada sudut bahasa, tangkap, makna ataupun terkam, ataupun ambil dah dapat, dah kena sasaran, tangkap. Kalau daripada sudut bahasa, tangkap tu dengan at-tafarrus ni makna tangkap dengan mencengkam dekat tengkuk macam rimau kan. Dia terkam mencengkam dekat tengkuk. Tapi itu daripada sudut bahasa. Mudah kita faham. Istilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, azarqu wa tafarrusu ni, inilah. Maknanya teliti, tapis dan tentu. Makna apa? Ini tadi kita dah terangkan dalam ciri-ciri prospek tu, 3 tu yang kena ada supaya untuk dia nak supaya dia dapat kenal pasti siapa yang dia boleh siapa yang dia boleh untuk nak dakwah, siapa yang dia tak boleh nak dakwah. Okey. Jadi dengan kata lain, azarqu wat tafarrusu ni adalah satu metodologi dia untuk dia nak tahu sama ada orang tu boleh terima fahaman atau tak boleh. Jadi dia mesti ada ciri-ciri yang 3 tadi. Kemudiannya antaranya lagi dalam zarqu wat tafarrusu ni, mereka ni duat ni tak dibenarkan untuk nak mengajak orang yang tak nak terima ajaran, dan tak dibenarkan menyampaikan ajaran ke dalam rumah orang yang ada ulama fiqh dan juga ulama tauhid. Ini yang Imam Ghazali syaratkan dengan kata mereka tu seolah-olah mereka berpesan tu, jangan tanam benih dekat tempat berpaya, jangan masuk rumah ada lampu. Yang itu tu yang dimaksudkan dengan makna kata
yang ni jangan, mereka tak dibenarkan untuk ajak orang yang tak enggan terima ajarannya, orang yang tahu. Ah, ha? Jadi itu dia. Maksudnya kalau campak kalau kepada orang yang enggan terima ni, orang yang tak nak, ibarat kita macam mencampakkan benih dekat tempat berpaya, takkan tumbuh benih tu dah. Macam tu jugalah. Yang satu lagi tu, jangan masuk rumah Abbasiyah. Maknanya jangan masuk rumah orang yang dalam tu ada, jangan masuk dalam rumah yang ada pelita, rumah yang terang. Maknanya dalam rumah tu ada golongan ulama-ulama ahlul ilmi, ya, ilmu nafi', ilmu akhirat, ilmu syariat. Jadi yang itu tu mereka tegah, tak sah buang masa. Jadi masuk kepada rumah-rumah yang ada. Ini yang dipanggil azarqu wa tafarrusu ni, dengan ringkasnya dengan kata lain, dia adalah merupakan shrewd analysis, discernment dan scrutiny, iaitu detectional of quality pada prospek tu. Ini penting ya, nombor satu sekali. Kemudiannya at-ta'nis, yang kedua tu untuk nak menawan hati. Putting at ease. Putting at ease maknanya to make prospect feel calm and relax. Makna dengan kata lain ni, usaha memujuk dengan lemah lembut. Yang kedua ni, ta'nis ni, tawan hati ni, nak usaha memujuk dengan lemah lembut. Masuk cara memuji diri prospek mengikut kecenderungannya. Tengoklah, kalau dia tu cenderung kepada beramah, puji dia kat situ. Kalau cenderung kepada keduniaan, puji kepada keduniaan tu. Kata ni perkara-perkara keduniaan ni, kan, kalau tadi tu kan kita kata, okey, kalau seandainya prospek ni dia tu cenderung kepada agama, anjurkan dia beribadah. Bagi dia pesanan-pesanan peringatan, jangan berpaling daripada Al-Quran, jangan berpaling daripada hadis, jangan berpaling daripada Ahlul Bait. Adapun kalau yang cenderung kepada keduniaan, lara dan seumpamanya, dia pun akan dia kata, ini agama ni crazy lah. Suruh tegah ni satu kegilaan, stupidity, itu satu kebodohan lah, cakap kan. Jadi kalau yang mad'u tu memang jadi terpikat lah, tuan-tuan ya. Jadi ini maknanya nak jadi, maknanya dengan ringkasnya, at-ta'nis ni nak mesra lah, nak masuk. Jadi itu sebab dalam tu Imam Ghazali terangkan antaranya ada usaha tu dengan bermalam dekat rumah mangsa, tunjukkan ibadah, belajar sedapkan bacaan Quran, nangis depan mad'u, sembang-sembang, bagi nasihat, sambil-sambil tu kritik umara, kritik ulama, tekankan mereka ni apalah semua ni tak betul tu, tak layak lah, apalah. Kemudian last kali point dia, tekankan keselamatan hanya terletak dekat keturunan Nabi saja. Jadi matlamat dia ni, at-ta'nis ni, supaya mad'u benar-benar mesra, rapat, mudah terima apa yang telah dan lagi akan disampaikan. Okey? Kemudian at-tashkik. At-tashkik ni yang ketiga tu, at-tashkik ni maknanya nak menimbulkan kesangsian. Inducing doubt, ataupun nak usaha nak menanam keraguan. Jadi dengan jalan macam mana? Dengan jalan tanya soalan-soalan tentang perkara-perkara yang kabur dalam agama, yang tak ada penjelasan. Kita dah baca yang pertemuan lepas kan. Yang perkara-perkara yang kabur, yang tak ada penjelasan logik, seperti huruf-huruf muqatta'at, alif lam mim yasin, alif lam ra qaf ha ya ain sin tu. Tanya apa makna dia? Adakah dia setakat-setakat susunan ataupun ada makna tersembunyi? Macam tu juga seperti bilang-bilangan rakaat. Kemudian timbulkan sanksi juga kepada hukum hakam syariat. Seperti contoh, kenapa perempuan haid kena qada puasa, tak kena qada solat? Kenapa kita kalau keluar air mani kena mandi wajib? Air mani tu suci. Kalau keluar kencing tak kena pula mandi wajib, sedangkan kencing tu najis. Jadi timbulkan lagi. Apa lagi? Tentang apa? Sanksi kepada khabar-khabar dalam Quran. Kenapa pintu-pintu syurga ada 8, pintu-pintu neraka ada 7? Ini kalau tuan-tuan rujuk kepada Fadaihul Batiniyah tu pada muka surat 25, tak silap kita. Pada muka surat 25, dalam Fadaihul Batiniyah. Di situ dibuatkan antaranya persoalan-persoalan yang ditimbulkan lagi. Tentang apa? Tentang penciptaan makhluk. Sebelum tu tentang apa? Tentang khabar-khabar dalam Quran tu. Kenapa dalam Quran tu Allah Taala sebut malaikat tanggung aras tu 8 aja. Kemudiannya Zabaniyah, malaikat penjaga neraka tu ada 9 boleh pula. Kemudiannya tentang 7 lapis langit. Kenapa 7 lapis bumi?
tentang kejadian anak-anak Adam. Seperti apa ni kenapa dekat kepala kita ada 7 lubang, kenapa kat badan ada 2 lubang? Ini benda-benda yang timbulkan kesamaran lah. Jadi kemudiannya matlamat dia tu tashkik ni nak timbulkan sanksi. Kemudiannya supaya mengkhayalkan mad'u ni. Menimbulkan khayalan di fikiran mad'u ni bahawa sungguhnya ada rahsia ni. Dekat benda-benda yang ditashkikkan ni semua ada rahsia yang tersembunyi. Semua kemusykilan tersebut tapi mereka tak ada semua kemusykilan tu, rahsia tu tak didedahkan oleh Allah, melainkan kepada insan-insan pilihan. Jadi ni matlamat dia untuk apa? Ni untuk menimbulkan keinginan yang kuat terhadap mad'u nak tahu rahsia tersebut. Ini peranan pada peringkat tashkik. Kemudiannya berpindah kepada ta'liq. Bila masuk tu, bila mad'u ni nak tahu sangat, dia akan push lah apa jawapan dia, apa rahsia dia, saya nak tahu lah. Saya tak tahu, jahil saya ni kan. Tak sabar, eager, gairah dia nak tahu kan. Jadi waktu tu masuk yang keempat pula, ta'liq, suspending. Bagi suspend lah. Tak suspend lah, tahu cepat-cepat, sabar dulu, sabarkan mereka ni, gantung jawapan. Suspend, gantung jawapan, jangan bagi tahu dulu. Kemudiannya sabarkan dia, cakap ni perkara besar, jangan tergopoh gapah ni, rahsia besar ni akan disingkap berperingkat-peringkat, akan sampai juga waktunya. Bila sampai nanti aku bagi tahu. Kemudiannya yang penting sekarang kau kena kuatkan jiwa dan raga untuk siapkan laluan nak masuk rahsia tu ke dalam diri kau tu. Jadi bila macam tu dia akan tanya, macam mana cara dia? Waktu tu dia tunjukkan lah. Okey, kau kena mandi, kena solat, kena ada ritual kebesaran, angkat sumpah. Tu matlamat dia tu. Nak bawa kepada suruh bersumpah tu. Buat ritual kebesaran. Tengoklah. Pergi Pulau Besar, pergi tepi pantai, pukul gong. Tu apa menatang, siap lagi mengucaplah. Aku Melayu. Jadi apa benda yang tersembunyi di sebalik tu? Itu suatu ritual kita tengok. Dia boleh kata pukul gong biasalah apa. Bukan masalah pukul gong. Masalah ritual yang kau orang buat ni apa bendanya? Apa dia punya pengertian di sebaliknya? Yang ini ni barangkali ni dekat sini lah. Supaya persiapan untuk nak terima rahsia. Belum terima lagi. Janji dulu. Sumpah dulu. Apa dia? Jadi waktu tu, itu dia panggil tu dalam pada peringkat at-ta'liq. Ta'liq. Jadi kemudiannya berpindah kepada ar-rabtu tu. Ar-rabtu tu seterusnya. Bagi sampai 1 sampai 4 tu tahapan pertama ya. Itu dia panggil tahapan pertama daripada jumlah semua all 9 degrees tersebut. Okey? Jadi 1 sampai 4 tu tahapan pertama. Kemudiannya ar-rabtu tu dah masuk berat tu. Ar-rabtu ni makna apa? Tambat dengan sumpah setia. Tambat dengan sumpah setia ni juga Imam Ghazali ceritakan, maknanya buat ikatan ataupun perjanjian dengan orang yang diseru ni, mad'u ni. Dengan pelbagai sumpah berat tuan-tuan, kita dah baca teks yang lepas kan. Seperti mana apa, isteri tercerai lah, nazar, kata benda semua tersedekah lah. Jadi sumpah yang berat ni sumpah macam mana? Sumpah ni dia bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Rasul, bersumpah atas nama segala anbiya wal mursalin, bersumpah atas nama imam-imam mereka, imam 12 mereka. Imam maksum mereka. Ini malam besok tunggu. Tahu macam mana i'tiqad mereka. Pegangan hati golongan batiniyah ni tuan-tuan, dia tak lari daripada 4 perkara besar, iaitu bersangkutan dengan ketuhanan, yang kedua bersangkutan dengan kenabian, yang ketiga bersangkutan dengan imam maksum. Kita mudah-mudah kita tahu mana ada imam maksum, mana ada yang maksum selain daripada anbiya wal mursalin. Mereka ada imam maksum. Okey, fine. Jadi itu dia. Jadi dia kata itu sumpah atas nama tu. Sumpah apa? Sumpah apa benda yang nak disumpah? Sumpah janji. Kau takkan bongkarkan rahsia ni, tu satu perkara. Takkan bongkarkan apa yang didedahkan ni. Kemudiannya yang kedua, sumpah apa? Sumpah kau akan ikut aku. Tak setia kat aku. Ikut orang-orang yang aku akan point lepas ni.
Itu dia antaranya. Maknanya sumpah. Apa ni janji jangan buka rahsia. Kemudian janji nak ikut aku, patuh apa yang yang telah dianjurkan, jangan buat perkara-perkara yang ditegah. Kalau kau langgar sumpah ni, apa yang berlaku? Katanya, kalau kau langgar sumpah ni, siap kau terpisahlah, kau terlepaslah daripada tanggungan Allah, daripada Rasulnya, daripada seluruh Nabi-Nabi, daripada seluruh imam-imam. Engkau akan ditimpakan musibah, engkau akan ditimpakan bala. Dunia ni lagi. Macam mana kalau nak tebus balik, kau kena pergi buat haji 30 kali. Jalan kaki, tangga selipar. Tuan-tuan bayangkan daripada Iraq sana nak pergi buat ke Mekah lah. Iraq, tempat Imam Ghazali, nak pergi ke Mekah. Berapa jauh tuan-tuan? Nak jalan kaki, tak pakai selipar lagi. Kita lah kalau, maknanya kalau orang dia orang yang dah termasuk dalam sampai kepada Rabtu ni, kalau dia ikrar sumpah ni, memang susah dia nak langgar lah. Dia takut apa kesan dia lagi. Dia akan, isteri dia tercerai, isteri yang pernah ada yang lagi akan ada. Mana kau tak boleh nak kahwin. Kemudiannya akan datang pula harta benda kau kena infak kepada semua fakir miskin. Lagi harta kalau kau ada hamba kau jadi merdeka, kalau kau ada sahaya kan, hamba sahaya yang perempuan, maka terbebas dia daripada engkau. Jadi ini antara contoh. Kalau zaman sekarang, ini kerja majlis agama lah. Kalau soal siasat tu, tengok bab sumpah ni apa dia punya janji-janji dia, tak setia dia. Tapi tak lagi basic dia, sumpah berat-berat, sumpah atas nama Allah, dan kesan dia pun berat untuk dia. Supaya apa? Supaya dia takut dan dia tak dedahkan rahsia ni. Ini pada peranan yang ke-5. Kalau dalam Fadaihul Batiniyah tu, boleh rujuk pada muka surat 28. Kemudiannya, bila dah sampai Rabtu ni, bab Rabtu ni, ikatan sumpah, buat ikatan sumpah ni, tengok respon. Kalau Mad'u tu nak, kalau Mad'u tu tak nak, leave him. Tinggalkan, tak usah duk peduli lagi lah. Putus kawan, putus saudara. Kalau nak, set masa, ajar bersumpah nanti satu masa. Pergi ke yang ke-6. Yang ke-6, at-tadlis. Tadlis ni daripada sudut bahasa, tipu ataupun cheating, ataupun falsifying, swindling, tipu kok mana dia tipu. Baik, dalam yang ke-6 ini, jadi peringkat yang ke-6 ni, Mad'u kata tadi kan, lepas dah bersumpah baru bagi rahsia. Pada yang ke-5 tu kan, nanti bagi tahu, kau dah bersumpah baru kami akan dedahkan rahsia. Bila dah bersumpah, bila Mad'u minta rahsia, dia tipu. Tipu macam mana? Dia tak bagi tahu dulu. Tak cerita dulu. Nampak tak? Tapi dia bagi tahu tu berperingkat-peringkat. Dia tangguh dulu. Jadi dalam perkara ni, Imam Ghazali perincikan ada 7 perkara penting lah. 7 perkara penting dalam slide yang seterusnya. Next. 7 perkara penting di bawah taktik ataupun modus operandi yang ke-6 ni, at-tadlis ni. Apa dia? Iaitu dia kena jaga 7 perkara ni. Pertama, ajar prospek asas-asas jalanan, asas-asas fahaman. Apa dia asas-asas fahaman mereka? Ni dia. Keupayaan akal terbatas, tak mampu nak capai hakikat ni. Yang kedua, wajib berguru, ikut insan pilihan, ikut imam-imam kita tu. Yang ketiga, kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat terletak pada mengikut Al-Quran, Ahlul Bait dan insan pilihan. Yang keempat, kesesatan apabila berpaling daripada Al-Quran, Ahlul Bait dan insan pilihan. Ini antara basic mereka, tuan-tuan. Basic ajaran Batiniyah ni dia, zaman Imam Ghazali ni. Kalau kita tengok basic ni lah, memang kita nampak macam tak salah je. Itu sebab nak bagi tahu, Batiniyah ni, dia sebablah orang boleh tertipu daya, sebab dia macam Fata Morgana, Imam Ghazali kata. Macam Fata Morgana, dia kabur, nampak macam betul aja dia ni. Tapi belum sampai dia spin
360 darjah nanti tuan-tuan jumpa malam esok. Sahabat kita akan bentangkan perkara-perkara ni. Apa dia? Yang dia orang spin tu apa dia? Daripada sudut 4 perkara tu. Okey. Itu yang pertama lah. Kemudiannya yang keduanya daripada 7 tu. Yang kedua tu nyatakan bahawa setiap zahir Al-Quran yang tersurat ada makna batin yang tersirat. Yang tadi itu yang first tu itu sekali je dalam satu majlis. Dalam sekali je. Setakat tu jangan lebih-lebih. Kemudian the next appointment, okey, nyatakan bahawa setiap zahir ayat Al-Quran yang tersurat tu ada makna batin yang tersirat. Itu yang kedua. Benar yang ketiga, menasihatkan, maknanya dia menisbahkan diri dia kepada kelompok tertentu yang banyak unsur khurafat seperti Syiah Rafidah lah zaman tu. Yang keempat, nyatakan bahawa yang batil, perkara yang batil adalah jelas, terang, tetapi perkara yang hak halus, tersembunyi, tak semua orang tahu. Orang tertentu je tahu. Yang kelima, perkenalkan prospek kepada tokoh-tokoh yang batini sezaman tapi berada jauh luar negeri. Jauh luar negeri. Macam kita ni, kita boleh tunjuk, kat Malaysia ni tunjuk mana dia tokoh-tokoh batini yang dekat, dekat Brunei misalnya kata, tunjuklah dekat prospek ni. So jangan kat dekat. Kenapa? Kalau dekat, kantoi nanti. Kalau maknanya orang-orang setempat tahu, dia tu kesesatannya dah tersebar, maknanya nanti terlepas lah ni. Mangsa ni terlepas lah. Okey, itu matlamat dia. Kemudian yang keenam tu nyatakan kelebihan dan kehebatan tokoh-tokoh tu. Tokoh-tokoh zaman tu, tokoh-tokoh yang sebelumnya kan. Zahirkan kasih, rindu dan harapan nak bertemu ataupun dah harapan kepada mereka sebagai mereka dia golongan ni lah boleh bantu kita, lepaskan kita, boleh syafaat kita dunia akhirat. Macam tu. Kemudian yang ketujuh, terakhir, berhati-hati dengan identiti. Jangan sampai terdedah. Dia ni sebenarnya dah murtad dah. Duat memang murtad dah tuan-tuan sebenarnya. Duat batiniah ni memang dah lama murtad dah. Sebelum dia mendakwah ke orang, dia dah murtad dulu dah. Itu dia kena cover. Jangan dia dedahkan. Ini 7 perkara ni dalam peringkat yang ke-6 dipanggil at-tadlis. Kembali kita. Kemudiannya yang ke-7 dipanggil at-talbis. At-talbis ni dengan makna daripada sudut makna, kalau daripada sudut bahasa, at-talbis ni makna mensarungkan pakaian, memakaikan pakaian kepada sesuatu, itu dia panggil at-talbis. Tapi dekat sini dengan pengertian apa at-talbis ni, maknanya iaitu mengiktiraf kepercayaan yang masyhur, kemudian spin kepada makna lain. Kemudiannya ini suatu usaha mengasuh dan menjadikan orang yang diseru tu, mad'u tu, yakin bahawa syariat tu ada zahir dan batin. Zahirnya kulit. Hanya perlu bagi orang awam aja. Batinnya adalah isi tu hanya dapat diketahui oleh ketua-ketua mereka yang terpilih. Ini namanya dupping, making unclear, confusing. Itu yang dia panggil sebagai at-talbis tu. Yang ini ni insya-Allah malam esok akan tuan-tuan akan dapat tahu penjelasannya daripada sahabat kami insya-Allah. Kemudiannya, kerana ini dalam bab yang keempat tu menerangkan tentang jalanan mereka, pahaman mereka, yang tak lari daripada 4 perkara itulah: ketuhanan, kenabian, imamah dan juga tentang kebangkitan tentang hari kiamat, hari kemudian tu. Kemudiannya yang terakhir tuan-tuan, 8 dan 9 tu dia sekali sebenarnya, tapi tinggal lagi nama tu khusus untuk lain-lain. Al-khal'u kalau ikutkan makna al-khal'u ni tanggal pakaian, cabut pakaian, telanjangkan, ataupun disebut sebagai stripping, denuding. Atau dan yang kalau yang asalhu maknanya skinning, buang kulit. Kan kalau kita sembelih lembu ke kebau kan, kita buang kulit kan. Tinggal punya daging aja, tulangnya, kulit dah buang. Itu bahasa, tapi istilah dalam kitab Fadail Batiniyah ni, makna al-khal'u ni nak buat dia tinggalkan agama, tinggalkan segala amal ibadah. Salhu ni cabut iman dan kepercayaan. Ini ni tuan-tuan tunggu malam esok lah. Macam mana boleh cabut keimanan ni? Daripada sudut ketuhanan mereka ni, apa etikad mereka? Saya bagi tu ringkas sikit je. Mereka ni sebenarnya etikad mereka ni adalah etikad kepada bahawa kewujudan tak ada kewujudan melainkan Allah Ta'ala yang wujud. Yang lain semua adalah merupakan ilusi. Dan mereka percaya kepada diri Allah Ta'ala tu pula tu dengan ada ilah. Imam Ghazali terangkan nanti insya-Allah dengan bi ilah ini,
dengan dua Tuhan. Tuhan yang ada yang dipanggil sebagai yang pertama tu yang dia tidak ada nama, dia dipanggil As-Sabiq, yang kedua dia dipanggil At-Tali, ataupun dipanggil yang first tu Al-Aqlu, yang kedua tu An-Nafsu, ataupun Tuhan yang pertama tu dinamakan intellect, yang Tuhan yang kedua dia dinamakan soul. Itu insya-Allah malam esok tuan-tuan sabarlah ya. Kalau tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan baca sendiri bab keempat tu. Kalau tak boleh ataupun tak, kalau sanggup bersabar, insya-Allah malam esok. Kemudiannya al-khal'u wasalhu ni maknanya bila lah sampai saya bagi contoh kepada kemuncak kefahaman mereka, yang mana mereka tu sebenarnya dah sampai kepada, dah dapat rahsia tu apa? Bahawa diri kita ni sebenarnya adalah sebahagian daripada Tuhan. Nauzubillah. Itu yang tuan-tuan boleh jumpa lagu-lagu. Tak maaf cakap lah. Kalau lagu-lagu macam lagu-lagu yang dikarang ataupun dikarang oleh S. Amin Sahab, ataupun lagu-lagu yang didendangkan oleh M. Nasim, saya kata contohnya ada satu tu kan. Kemudian di dalam aku ada dia, dalam dia ada kita, ada semua. Jadi ini insya-Allah akan datanglah tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu bila sampai kepada tahap yang ke-8 ke-9 ni, dinamakan dia sebagai Al-Balaghul Akbar. Al-Balaghul Akbar, kesampaian yang tinggi. Kesampaian yang paling tinggi dah dia dah sampai ni, dah khalas ni. Bersatu dah dengan Tuhan dah. Jadi bila dah diri tu sendiri Tuhan, itu sebab lah manalah dia semayang, tidak apa, puasa, tidak apa, semua tinggallah syariat-syariat yang zahir semua tak payah dah. Semayang tak payah. Semayang tu ada pengertian lain dia semayang. Puasa apa, zakat, haji apa. Kemudiannya yang terakhir cabut kepercayaan, keimanan, maknanya makna i'tiqad dia terhadap Allah Ta'ala dah lari dah. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah suatu zat yang wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Maha suci bersegala sifat-sifat kekurangan tidak terhingga banyaknya. Jadi namun mereka ni mengiktikadkan bahawa tak, ini semua ni yang ada ni semua kewujudan hanyalah Allah Ta'ala. Jadi ni sampai kepada peringkat ni tak ada dah, lepaslah daripada agama, terlerai lah, sama ada pertambatan yang zahir maupun pertambatan yang batin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah tuan-tuan rumusan yang dapat saya bentangkan kepada tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, mengenai bab yang ketiga. Jadi terlebih terkurang tu haraplah dimaafkan, salah silap harap diperbetulkan, dan diharapkan tuan-tuan sabar setia menunggu. InsyaAllah akan datang lagi. Ini pada slide-slide yang akhir ni ada contoh-contoh lah ni. Antaranya kalau yang batiniyah, kalau dekat Malaysia ni yang tersebar, antaranya ajaran kitab Hakikat Insan dan seumpamanya. Banyak lagi lah. Hampir saya rasa padan dah setakat ni. Jadi wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Semoga kita semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri hidayah dan taufik untuk kita terus berada pada jalan kebenaran dan diselamatkan pada kebatilan. Dan saudara-saudara kita yang dah tertipu daya tu, kita harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berilah hidayah kepada mereka. Janganlah biarkan mereka. Kembalilah kan mereka kepada kepangkal jalan. Sampai sini sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.